Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang dihormati pengerusi Masjid Al-Ihsan Langkawi, Cik Di yang Salih Alaihi Muhammad, sahabat lama, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam majlis ilmu ni di pagi hari, bukan semua orang boleh buat, bukan senang, tuan. Kan hati ni main masjid dah insya-Allah. Tapi dia dah kuliah subuh pula dah. Nak bangkit lagi rasa macam nak bangkit lagi orang kata apa pula, duduk pilah, gelisah tu Allah saja yang tahu. Bukan semua orang boleh dapat nikmat duduk dalam majlis ilmu, tambah-tambah pula selepas pada waktu subuh. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Pun begitu tuan-tuan sekalian, salli ala Muhammad, tuan-tuan kena ingat satu perkara. Pagi ni nak sebut satu benda ni. Waktu pagi ni tuan-tuan, ini waktu yang didoakan keberkatan oleh Allah, didoakan keberkatannya oleh Nabi SAW untuk umat dia. Nabi SAW doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, engkau berkatilah umatku pada waktu pagi dia. Waktu pagi ni waktu yang berkat. Hasil doa Nabi SAW. Apa maksud berkat? Az-ziyadatul khair, bercambah kebaikan. Kalau tuan-tuan buat apa saja pada waktu pagi, nak banding dengan waktu petang, nilai dia berbeza di sisi Allah. Tuan-tuan boleh buat satu kebaikan yang sangat hebat. Tuan-tuan boleh zikir, tuan-tuan boleh istighfar. Istighfar ni jangan main-main, satu benda yang sangat hebat. Istighfar ni tuan-tuan, musalli azmat ni adalah lafaz astaghfirullahalazim. Lafaz saja astaghfirullahalazim tuan-tuan. Allah akan bagi pada kita tuan-tuan, yang pertama pengampunan dosa. Kita istighfar pasal kita buat dosa. Kita buat dosa untuk kita memadam dosa-dosa kita tu, antaranya dengan beristighfar. Kita istighfar, Allah akan padam dosa. Selain daripada Allah nak ampun dosa tu, Allah packagekan dengan 3 benda lagi. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, kalau dia dalam kesempitan, Allah lapangkan. Kalau kesusahan, Allah lepaskan. Dan Allah akan bagi pada rezeki daripada arah yang tidak disangka-sangka. Dapat package ini. Istighfar ni satu benda yang sangat hebat. Tuan-tuan buat istighfar pada waktu pagi dengan tuan-tuan buat istighfar pada waktu petang, nilai dia berbeza. Sebab apa? Sebab berkat. Nak faham berkat lagi tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Orang dapat 10,000, 2 orang dapat gaji 10,000. Seorang ni dapat gaji 10,000, sentiasa rasa tak cukup. Seorang ni dapat 10,000 tuan-tuan, walaupun 1,000 dia dapat, tapi cukup je untuk dia bulan tu. Tu maksud apa? Tu berkat. Tuan-tuan nak faham lagi berkat, saya lagi faham ni tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan tengok waktu salli ala Sayyidina Muhammad lah ni, tuan-tuan merasa Jumaat ke Jumaat saatnya. Kita ni masuk 2018 dah, rasa macam baru je masuk 2017 itu. Dah 2018 dah, salli ala Sayyidina Muhammad. Betul tuan-tuan? Jumaat saat esok dah Jumaat dah. Faham tak? Saya main Langkawi dah masuk 3 hari dah, saya isat dah, nak balik dah. Tak puas ke berjalan, merasa sesat dah. Tuan-tuan pasal apa? Nabi SAW sebut, akhir zaman keberkatan hari akan diangkat. Kamu akan merasa hari kamu pendek-pendek ya. Dulu kita puasa sehari panjang-panjang. Itu maksud apa? Berkat. Amalan yang kita buat pada waktu pagi ni akan diberkati oleh Allah. Sebab tu Nabi SAW banyak susun amalan pada waktu pagi. Banyak susun amalan kita pada waktu pagi. Contoh dia, tuan-tuan, pagi tadi sebelum daripada subuh saya tengok semua pada tuan-tuan, insya-Allah
Tuan-tuan buat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Tidak. Tuan-tuan angguklah sama tuan-tuan siapa tengok macam marah saya pagi ni. Macam angguk pun tak mau kuli, pun tak mau, macam tak puas hati. Faham tak? 2 rakaat sebelum subuh tadi tuan-tuan jangan pandang kecil. Jangan pandang kecil. Satu benda yang sangat besar Nabi SAW sebut tuan-tuan Musa Ismail. Nabi kata, salli ala sayyidina Muhammad. Salli Ismail. Raka'atan fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Raka'atan fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh yang kamu buat tadi ni, yang kamu buat tak saat ni. Kadang-kadang sedih kita tengok ada orang main masjid, dah main masjid dah. Dah ada peluang untuk sembahyang, dia tak sembahyang, duduk kat luar, duduk baca notice board. Pasal apa baca notice board? Tiap hari pun duduk baca notice board tu, benda yang sama pun. Pasal apa duduk baca? Dia tak ada benda dia nak buat, lepas tu duduk gelisah kat luar. Pasal apa tak sembahyang 2 rakaat ni? Sebab dia tak tahu kelebihan dia. Raka'atan fajr khairun minad dunya wa ma fiha, lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Masuk lagu mana? Contohlah tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada sebidang tanah kan, tepi pantai Cenang, Cik Di kata macam 1 kaki dah RM600. Oh subhanallah, sekaki 600 tuan-tuan. Kalau sekaki 600, kalau ada 1 ekar tu berapa juta harga dia agak. Kalau dia ada 5-6 ekar tepi tu, Allah kaya lah kita kata. Tidak saya. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau ada seorang yang dia ada tanah seluruh dunia ni, setiap inci tanah atas dunia ni semua milik dia belaka. Setiap inci tanah ni atas dunia ni semua milik dia belaka. Bukan zakat tanah tu, bangunan, ada bangunan pula atas dia tu semua milik dia belaka. Kenderaan yang dia ada semua kenderaan dia belaka. Duit yang ada tu semua duit dia belaka. Kaya tak orang ni? Kaya tak? Kaya sangat. Tuan-tuan hangguklah sama tuan-tuan tu. Angguk faham kan, angguk lena kan, ikut suka lah tu. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Kaya, sangat kaya. Seluruh harta dalam dunia ni semua dia belaka. Kaya, sangat kaya. Ada orang lebih kaya daripada dia. Siapa? Orang yang sembahyang 2 rakaat tadi sebelum sembahyang subuh. Lebih hebat daripada kamu memiliki dunia dan segala isi yang ada dalamnya. Bila? Waktu pagi. Tuan-tuan sembahyang sebelum daripada zuhur 2 rakaat tak sama macam tuan-tuan sembahyang tadi 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Tuan-tuan sembahyang tadi selepas zuhur 2 rakaat tak sama macam tuan-tuan sembahyang subuh 2 rakaat ni. Pasal apa? Nilai keberkatan yang Allah bagi kepada dia. Saya sembahyang. Main subuh berjemaah pula ni, sembahyang tadi subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Bukan senang boleh keluar tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Tidak ni. Kampung Temoyong kan tempat ni kan? Kan? Ha, saya sembahyang. Ramai ni je kan orang Kampung Temoyong. Dah sajalah tanya. Ramai ni. Ni pun ramai main ni terus kan, tapi ramai lagi yang tak main. Tidak ni. Pasal apa? Pasal dia tak tahu hebatnya kalau boleh main duduk tanah ni pagi-pagi waktu subuh. Muslimat, kalaulah semua orang percaya janji Nabi SAW, tuan-tuan tengok ni masjid kita ni lebih hebat daripada sembahyang Jumaat. Tak pasal apa saya kata lebih hebat daripada Jumaat. Pasal sembahyang Jumaat orang lelaki yang main. Kalau main subuh jemaah, kalau semua orang tahu kedahsyatan dan kehebatannya, orang lelaki main penuh, orang perempuan main penuh. Saya silap 3 tingkat masjid ni pun tak muat. Nabi SAW sebut, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla layla kullah. Siapa sembahyang subuh secara berjemaah, pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail seluruh malam. Seluruh malam ni kira daripada maghrib sampai subuh tak berhenti. Tak boleh bayang tak sembahyang lagu mana? Lepas sembahyang lagi, sembahyang lagi. Ya Allah, sembahyang apa banyak sangat ni? Ya Allah, pergi depan Allah, pahala apa banyak sangat ni? Ya Allah, saya tak pernah buat sembahyang daripada subuh, daripada maghrib sampai subuh tak berhenti, saya tak pernah buat lagu ni. Itulah pahala pergi main subuh berjemaah. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau orang yang tiap-tiap hari dia main subuh berjemaah, macam mana agaknya pahala dia nanti di yaumul qiyamah. Dia sembahyang subuh dapat pahala main subuh, dapat pahala seperti dia sembahyang sepanjang malam daripada maghrib sampai subuh. Sebab tu Nabi SAW kata, kalau kamu tahu betapa besarnya ganjaran sembahyang subuh, sembahyang isyak berjemaah, maka kamu akan main mendatangi dia walaupun kamu terpaksa merangkak pun main juga. Pasal apa? Besarnya nikmat dia, fadilat dia, kelebihan dia. Faham tak ni? Tu baru 2. Sekali sembahyang pula dalam salli alaihi wasallam. Tu tak kira lagi melangkah main masjid fi kulli khutwatin kataballahu bi hasanatan wa muhayyat anhu bi sayyi'atan wa rafa'a bihi darajatan.
Kamu langkah satu langkah, Allah bagi satu pahala. Allah padam satu dosa, Allah angkat satu darjat. Dia kata, kami tak langkah Ustaz, kami naik kereta. Gitu. Allah tahulah nak kira lagu mana. Dan ni tersudut saya. Allah tahulah nak kira lagu azan pemai je. Tu tak kira masuk duduk pahala i'tikaf dalam masjid. Diampunkan dosa malaikat ni tuan-tuan sekalian muslimat duduk. Allahumma salli ala sayyidina. Tu tak kira lagi duduk dalam saf, pahala merapatkan saf, pahala menutup lompang saf, merapatkan saf. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alaihi. Sungguhnya Allah dan para malaikat akan berselawat kepada dia. Siapa? Orang yang duduk rapat-rapatkan saf tu. Imam tu suruh rapat-rapat saf, rapat-rapat saf. Tuan-tuan, rapat saf bukan saja-saja tu. Kita jenis lagu ni pula, jenis satu lopak seorang, satu jenis apa? Kapet jenis lopak-lopak ni. Dia ambil dia seorang, jangan kacau lainnya. Kau nak nizul aku, subhanallah. Nak orang rapat kan dia tolak pergi tepi jauh sikit ni, nampak kotak ni aku punya. Subhanallah. Nabi suruh perapat tu, tuan tahu tak, perapat sah tu belaga bau kawan tu. Tumit sama dengan kawan tu, belaga bau kawan ni, berasa kawan sebelah ni Allah dan para malaikat selawat kat dia. Dosa berlambak busuk kita ni kalau ada dosa. Kalau kita tahu lah, kalau dosa kita dizahirkan dengan bau, siapa pun tak teringin duduk lebih kita. Betul tak ni? Kalau dosa kita dizahirkan dengan hitamnya wajah ni, saya ingat hitam kelam muka kita ni. Tidak. Tapi Allah tutup aib apat-apat. Dalam keadaan kita dosa banyak lagu ni tuan-tuan, tak layak sikit pun nak terima selawat dan salam daripada Allah. Tapi Allah menjanjikan selawat dan salam ni tuan-tuan kepada orang yang tak kira hang dosa banyak mana, tak kira hang perangai buruk lagu mana, kalau hang rapatkan selawat kamu ni subhanallah tuan-tuan sekalian seimat dalam saf, Allah dan para malaikat akan selawat dekat dia. Jangan main-main subhanallah. Dan menutup lompang saf. Lompang ke lompong sini kata? Lompang ke lompong jadi mau bahasa Malaysia feel lah ni. Tuan-tuan sekalian lompang saf. Kosong saf tahun depan, dia pilih jawab di depan, Allah akan baginya, akan angkat satu darjat. Subhanallah, semua nikmat dia dapat kat masjid. Faham tak ni? Lepas mayang bagi salam pula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi SAW, man qala dubur salati subh, siapa yang menyebutkannya selepas daripada waktu subuh, waktu kakinya masih duduk macam tahiyat akhir, tak berganjak lagi, dan fa yatakallama qabla an yatakallama, dan tak cakap apa-apa sebelum daripada dia. Syarat lepas mayang subuh, lepas mayang maghrib subuh tadi, kemudian kaki masih duduk berlipat macam tahiyat akhir, jangan berganjak lagi. Syarat dia tak sema-sema lagi sebelum daripada dia. Kemudian baca apa? Asyhadu la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali, 10 maratin. 10 kali. Faham tak ni? Ingat elok lepas mayang subuh kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Yang ni masalah dah ni. Ramai sangat duduk tui awal sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam belalang tu, belalang. Duduk kat tengah padang tu kita lalu tu. Tak gitu toing yang lalu gitu. Macam tu lah kita lepas mayang subuh tu. Elok bagi salamnya toing melompat. Tunggu Ustaz. Kaki macam duduk tahiyat akhir, Nabi suruh kaki duduk macam tu sampai habis sebut 10 ni. Faham tak Ustaz Syekh Muhammad? Dan tak bersama apa sebenarnya, kata Allah asyara, Ustaz Syekh akan tulis baginya 10 hasanat, 10 pahala. Kemudian wa muhiyat anhu 10 sayyiat, akan dipadam dengan 10 dosa. Wa rafa'a bi 10 darajat, akan diangkat pada 10 darjat. Dia pada hari tersebut akan dilindungi daripada gangguan syaitan. Dia akan dijauhkan daripada perkara yang dia tak suka, dan dia hari itu akan terlindung daripada dosa selain daripada dosa syirik kepada Allah. Tuan-tuan, subhanallah, punya banyak kelebihan Allah nak bagi ke kita. Pagi ni saja himpun pahala berguni-guni, bukan berguni, himpun pahala punya banyak kalau dia tahu apa dia buat. Allah bagi 10 pahala, Allah angkat 10 dosa, Allah angkat 10 darjat, Allah jauhkan dia daripada gangguan syaitan, Allah jauhkan dia daripada perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut, dan dia akan terlindung pada dosa kecuali dosa syirik kepada Allah. Itu syarat dia, 10 kali kaki masih duduk macam tahiyat akhir, jangan bersema apa-apa. Faham tak ni? Habis. Kemudian tuan-tuan, ni yang penting. Lepas pada waktu subuh,
Dan juga lepas pada maghrib Nabi SAW ajak dekat kita baca apa? Salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allah baca, Nabi SAW ajak dah. Siapa baca? Allahumma ajirna min selepas pada waktu maghrib, pada waktu subuh, selepas pada waktu subuh, salli ala sayyidina Muhammad. Nah, baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Fa in mitta fi yaumika dalika kataballahu bihi, salli ala sayyidina Muhammad. Kalaulah dia mati pada hari tersebut, maka akan dituliskan baginya, salli ala sayyidina Muhammad, laqad jiwar minan nar, dia akan dibebaskan, pembebasan daripada api neraka. Siapa baca 7 kali pada waktu subuh dan dia mati pada 11 siang tersebut, maka dia akan mendapat pembebasan daripada api neraka. Kalau tuan-tuan kita ni tak mati 11 siang, mati belah malam. Tak mati belah malam, mati belah siang. Faham ni? Siapa baca 7 kali bagi tadi, kalau dia takdir hari ni mati 11 siang ni, maka dia akan mendapat pembebasan daripada api neraka. Ui, bukan main-main. Itu bukan benda kecil, benda besar. Faham ni? Lagi satu waktu maghrib. Kalau dia baca waktu maghrib, dia mati 11 malam tersebut, maka dia akan mendapat pembebasan daripada api neraka. Habis lagi? Tak habis lagi. Nabi SAW kata lagi, man qala fi dubri salat, man qala fi kulli, salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala ayatul kursi, siapa man qara'a ayatul kursi, siapa yang baca ayat kursi, fi kulli dubra salatin maktubatin, pada setiap daripada sembahyang fardu dia, maka salli ala sayyidina Muhammad, dia akan mendapat, man qara'a ayatul kursi dubra kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dakhil jannah ila ayyamut. Takkan ada apa pun yang akan menghalangnya daripada masuk syurga melainkan kerana dia belum mati. Tadi buat juga. Nabi SAW sebut lagi, tadi kita buat juga. Apa dia ni? Amanar Rasul bima unzila ilmi rabbi wal mu'minun. Tu subuh dengan maghrib, jangan tinggal muslimat. 2 ayat yang Allah bagi khas dekat Nabi SAW saja, yang turun direct daripada arasy Allah kepada Nabi SAW. Nabi Muhammad saja dapat ayat ni. Apa dia tuan-tuan? Surah Fatihah dan 2 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Tu amanah Rasul. Jangan tinggal subuh dengan maghrib paling tidak. Faham tak ni masalah Muhammad? Tuan-tuan, tu tak kira lagi yang subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Ada lagi lepas waktu subuh ni. Nak lagi kan? Tak angguk, tak mau tu. Muslimat, pada waktu pagi tolong jangan tinggal ayat kursi. Tolong jangan tinggal sayyidul istighfar. Tahu sayyidul istighfar? Muslimat tahu sayyidul istighfar? Apa yang nak? Muslimat selalu rajin. Kalau saya tanya apa sayyidul istighfar, dia selalu angguk. Tuan-tuan apa yang nak? Tuan-tuan tak apa nak angguk. Tak angguk ni saya faham. Yang tak angguk ni saya faham. Yang pertama sebab tawaduk. Tawaduk. Tak sudah amak korang lah, Ustaz, kami seorang-seorang ni rita sudahlah. Macam tu. Yang kedua memang tak apalah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sayyidul istighfar, penghulu kepada segala istighfar. Tu penghulu dia. Tuan-tuan yang tak hafal, tuan-tuan boleh rujuk kepada Fadilatul Syekh Ad-Doktor Google Lee, search. Faham tak? Google search kat tulis itu, tulis penghulu istighfar ataupun Sayyidul istighfar, dia akan keluar. Tuan-tuan screenshot, simpan elok-elok kat dalam handphone. Lepas pada main subuh tuan-tuan baca, lepas main maghrib tuan-tuan baca. Dapat apa ni? Nabi SAW kata, man qalaha fi nahari muqinan biha famata qabla ayyamsiya fa min ahli jannah. Siapa baca pada waktu siang dia dan dia mati pada siang tersebut, maka Allah akan salli ala sayyidina Muhammad, maka dia adalah daripada ahli syurga Allah. Jangan main-main. Tadi baca 7 Allahumma ajin benar tu, Allah dapat pembebasan daripada neraka. Yang ni siapa baca pada waktu siang tu, mati siang tersebut,
maka dia akan mendapat fahuwa min ahli jannah, dia adalah daripada ahli syurga Allah. Ni janji Nabi SAW, jangan main-main. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, man qalaha minal laili, siapa yang baca pada sebelah malam dan muqinan, dengan yakin sungguh-sungguh, famata qabla an yusbiha, dan dia mati pada sebelah malam tersebut sebelum siang dia, maka fahuwa min al-jannah, dia daripada ahli syurga Allah. Faham tak? Mari kita baca sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tuan-tuan boleh mati dah hari ni? Dah baca dah? Jangan lagu tu. Tak mau lagi lah, amal tak banyak lagi, istighfar tak cukup lagi, dosa banyak lah. Faham tak? Mudah-mudahan Allah panjangkan usia-usia kita yang ada pada pagi ini, insya-Allah. Allah panjangkan usia kita dalam keberkatan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, ada lagi amalan pada waktu pagi ini. Nabi SAW ajak dekat kita. Kata Nabi SAW, man salla alayya hina yusbiha asharan wa yumsi asharan adrakat syafa'at yaumil qiyamah. Subhanallah. Tuan-tuan, yang ni hangguk macam faham pula. Nabi SAW kata apa? Man salla alayya yusbiha asharan, siapa yang berselawat kepadaku pada waktu paginya 10 kali, yumsi asharan, dan pada waktu petangnya 10 kali, adrakat syafa'ati yaumul qiyamah, maka dia akan mendapat syafaatku nanti di yaumul qiyamah. Allah, syafaat yang paling besar daripada segala jenis syafaat, selawat Nabi syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang paling besar nanti. Kalau tuan-tuan dapat syafaat ni, tuan-tuan tidak risau dah syafaat-syafaat yang lain. Syafaat, ada syafaat Al-Quran, ada syafaat anak soleh, ada syafaat sahabat-sahabat soleh, ada syafaat alim ulama, ada syafaat macam-macam. Tapi yang paling besar punya syafaat ialah syafaat Rasulullah SAW. Mari kita selawat 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10 kali. Jangan lupa anak muslimat nah, tuan-tuan, lepas mayang subuh selawat 10 kali, jangan lupa. Baik tuan-tuan sekalian, musalli ala Sayyidina Muhammad. Banyak lagi amalan waktu pagi tu. Tapi tuan-tuan tengok, tuan-tuan pun stres saja. Teringat nak makan nasi lemak ke apa, macam mana yang kita makan. Tuan-tuan musalli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa kita selalu tak ambil berat tentang amalan-amalan sunat? Nabi SAW sebut dekat kita, ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah, apa yang aku larang pada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang musalli ala Muhammad, apa yang aku larang pada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang musalli ala Muhammad, apa yang aku perintah pada kamu, hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Dapat berita kurang baik sikit tuan-tuan, semalam salli ala Muhammad, guru kita 2 orang, Ustaz Murtada Yusof, tuan-tuan kenal? Ustaz Murtada Sungai Petani, dan Ustaz Wadi Anwar, aksiden semalam petang di Kemunting, balik pada Riau.
Salih alaihi Muhammad. Kemudian sampai dekat Kemunting tu kereta terbabas. Jadi Ustaz di peti 5 orang, Ustaz Wadi, Ustaz Hambali, Ustaz Murtada, ayah Ustaz 4 orang. 4 orang, Ustaz Wadi, Ustaz Murtada, ayah Ustaz Murtada, Ustaz Hambali. Ustaz Hambali ni seorang ustaz di Kepala Batas. Jadi Ustaz Samad, Ustaz Hambali cedera, tak apa, dia selamat. Ustaz alaihi Muhammad Murtada je lah ni. Dia pada buat pembedahan semalam, dia ada pendarahan dalam kepala, dia buang tengkorak kepala ni. Kita doakan supaya Allah bagi kesembuhan dekat depa. Ustaz Samad ni duduk mesej, duduk masuk bertalu-talu ni. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad, itulah kita takut. Tuan-tuan tu doa-doa lah untuk guru kita ni. Depan ni ya Allah salih alaihi Muhammad, umat duk perlu kepada alim ulama lah ni. Ini zaman fitnah yang sangat besar, kan? Fitnah yang sangat besar ni. Jadi kita sangat-sangat memerlukan kepada alim ulama. Tapi Allah duk sebut, Nabi SAW sebut akhir zaman ni ilmu ni akan diangkat. Antara cara Allah mengangkat ilmu ialah dengan dimatikan alim ulama. Kita takut kita ni tak ada bimbingan, tak ada orang nak bimbing kita. Yang bimbing kita ni adalah di kalangan orang-orang bodoh. Sebab orang alim dah diangkat oleh Allah. Jadi tuan-tuan, itu jadi kerosakan kepada masyarakat. Tuan-tuan salih alaihi wasallam. Baik, Nabi SAW sebut dekat kita, manahaitukum anhu fashtanibuh. Apa yang aku larang daripada kamu melakukan, hendaklah kamu salih alaihi Muhammad tinggalkan. Dan apa yang aku perintah pada kamu untuk buat, hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu oleh kamu. Tang larang, Nabi kata tinggal. Tinggal ni maksud tak payah duduk bincang dah. No kompromi. Kalau sebut larang, tinggal. Ingat larangan ni ada 2. Satu larangan haram, satu lagi makruh. Bila sebut haram, tak payah bincang, memang kena tinggal dah. Saya yakin tuan-tuan semua tinggal dah. Tang makruh ni, bila sebut makruh duduk dalam perintah ke dalam larangan? Dalam larangan. Bila sebut larangan, maka dia kena tinggal. Tapi orang duk pakai modal tu, makruh je ustaz, tu yang kami duk buat tu. Terbaliklah, Nabi suruh makruh tinggal, bukan suruh buat. Dia duk pakai makruh. Makruh tu lah yang kami duk buat tu. Faham tak ni? Orang duk pakai, orang yang serokok duk pakai modal ni ya. Berani cakap ni pasal tak ada tuan-tuan, tak ada siapa yang serokok sini, saya tahu. Tanya dah Cik Di mungkin ada orang serokok ni, ustaz dia tak ada. Ustaz bagi je orang serokok ni tak apa. Pasal tak ada orang serokok sini, dia kata pakai model. Tuan-tuan salih alaihi Muhammad. Seorang tanya, ustaz, rokok ni haram ke? Ustaz ni apa rokok ni, apa hukum dia? Saya kata ulama keluar fatwa ada haram, ramai ulama keluar fatwa. Tapi ustaz kami pakai makruh tu, kami isyak tu pelik saya tu. Nabi kata makruh ni kena tinggal. Makruh ni maksud benci. Makruh ni maksud benci. Benda yang tak disukai, yang benci tinggallah. Tapi bukan nak bincang itu, nak bincang ni. Ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah pada kamu, hendaklah kamu lakukan sedaya yang termampu kamu. Pasal apa tang perintah Nabi suruh sedaya yang termampu? Sebab perintah ni ada 2. Satu perintah wajib, satu perintah sunat. Kita ni bukan tunggu nak buat yang wajib, yang sunat pun nak buat lah. Nabi SAW sebut dekat Salih alaihi Muhammad kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza allamaka kalimat, mau tak aku ajak pada kamu satu kalimat ni, kamu pegang ni elok. Ajak kepada Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tujahaka. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Kalau kamu jaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Jaga Allah tu lagu mana? Jaga Allah ni kata ulama, kamu bukan sakat buat yang wajib, bahkan kamu nak lajak buat yang sunat, tu kamu jaga Allah. Tuan-tuan main subuh tadi, orang di luar di rumah pun main subuh juga. Ada orang sampai lah ni tak main subuh lagi. Ada orang lah ni baru ambil wuduk nak main subuh. Tuan-tuan, faham tak ni? Orang jaga Allah bukan sakat semayang subuh. Dia semayang subuh di awal waktu, bukan sakat di awal waktu. Dia semayang di masjid berjemaah, bukan semayang berjemaah. Dia duduk di saf paling hadapan. Dia nak buat semayang subuh tu, dia nak buat yang paling sempurna. Itu orang yang jaga hak Allah. Tuan-tuan faham tak ni? Bukan sakat semayang yang fardu, semayang sunat dia nak buat. Subhanallah, ni orang yang jaga Allah dia panggil. Tuan-tuan, kita ni nak jadi orang yang mendapat kasih sayang Allah. Sebab tu duk pulung buat yang sunat ni pasal apa? Dua harap Allah sayang kita. Dalam satu hadis Nabi SAW, tuan-tuan dengar ni elok. Nah, salih alaihi Muhammad.
Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata dekat kita, salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, inna Allah ta'ala qal man ada, Nabi SAW kata, mana dia, fa idza ahbabtu, dia kata, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaru alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa inna sa'alani la'atiyannahu wa la in ista'adhani la'u'idhannahu. Kata Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, sesiapa daripada kalangan hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, barang siapa di kalangan hambaku yang mendekati dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunat, dia buat amalan sunat sampai Allah kemudian mencintainya. Dia buat amalan sunat sampai dia mendapat cinta Allah. Tuan-tuan, puluhlah buat amalan sunat sebanyak mungkin, kamu akan mendapat cinta Allah. Kata Allah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Apabila dia mendapat cinta Allah, apabila Allah cinta dekat dia, maka akulah yang akan menjadi telinganya, yang dengan dia pendengaran dia, yang dengan dia mendengar. Akulah yang akan menjadi kakinya, yang dengan kaki itu berjalan. Sallallahu alaihi wasallam. Akulah yang akan menjadi pandangan matanya, dengan matanya dia melihat. Aku menjadi tangannya, tangannya dia memegang. Aku menjadi kakinya, dengan dia berjalan. Maksud dia seluruh daripada kehidupan kita di dalam bimbingan Allah. Apa yang kita tengok itu semua yang Allah nak tengok. Apa yang tangan kita pegang itu yang Allah nak kita pegang. Apa yang bercakap pada mulut dia itu nak perkataan yang Allah nak kita bercakap. Maksud dia dalam kehidupan kita tak ada satu benda pun yang bercanggah daripada kehendak Allah. Tuan-tuan boleh bayang tak, sepanjang hidup kita pahala Allah bagi. Kita duduk Langkawi ni, saya duduk kata lah, orang duduk Langkawi ni iman kuat-kuat tau. Sungguh tuan-tuan. Sampai tuan-tuan kalau duduk Batu Feringgi, duduk Feringgi pula, duduk Pantai Cenang. Duduk Pantai Cenang ke Pantai Tengah, jenis-jenis pantai lah. Faham tak? Orang Langkawi ni orang yang iman sangat kuat. Saya tadi selerak pahala tak tahulah tuan-tuan. Faham tak? Lepas ni tak ada apa dah Ustaz, kami dah tengok, tak ada heran dah Ustaz, tak ada apa dah. Tak ada apa-apa, tak ada apa pun tengok pahala tetap jatuh tuan-tuan. Salat semak dosa tu tak ada. Mana walaupun dah tak berasa apa menunjuk bukan tak ada apa, tak berasa apa tu menunjukkan bahawa dah imun dengan dosa. Tuan faham tak ni? Orang tengok dosa sekali mula-mula buat dia mai gelisah, tu sifat dosa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ismu tu kemaksiatan, bila kamu melihat satu benda, kamu buat satu benda, kamu rasa gelisah dengan dia, hati kamu tak tenang. Tu dosa, sifat dosa. Tapi bila dia buat lagi, sampai satu hari perasaan gelisah tu dah hilang. Perasaan gelisah dah hilang bukan menunjukkan dosa tu dah tak ada, menunjukkan bahawa dia dah tenggelam dalam dosa. Tapi saya yakin orang Langkawi ni tak apa, dia bukan sebab tenggelam dalam dosa, tapi iman dia kuat. Subhanallah Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka kata Nabi SAW, orang yang duduk dalam kasih sayang Allah ni, yang dia tengok itu benda yang Allah nak dia tengok aja, maka dia akan terhijab daripada perkara yang boleh menjadi dosa untuk dia. Subhanallah Muhammad. Tuan-tuan, jangan pandang kecil benda kecil. Kita rasa macam tak ada apalah, tak ada apa, kecil je. Pasal apa tak buat main sunat tu? Allah sunat je Ustaz, sunat je Ustaz. Jangan pandang kecil benda kecil ni. Salman Al-Farisi meriwayatkan satu hadis riwayat Imam Ahmad. Salman Al-Farisi kata apa? Seorang lelaki masuk syurga pasal seekor lalat, seorang lelaki masuk neraka pasal seekor lalat. Pakih lalat ya, kecil ya, orang pandang kecil, lalat ya, tak ada apa. Anak murid dia tanya, macam mana tu terjadi wahai Imam Ahmad? Dia cerita, ada dua orang yang lalu dekat satu kelompok orang yang sedang sembah berhala. Dalam satu lorong kawasan tu ada orang duk sembah berhala.
Nak lalu depa tu mesti buat korban untuk berhala. Sekali-sekali tuan-tuan pergi Petra di Jordan, ada duit sikit pergi melaut Jordan, pergi Petra, tempat yang depa ukir macam bangunan-bangunan di atas bukit, dekat bukit tu cantik bangunan dia. Tu kubur. Tuan bisa tengok tak benda tu? Kat Petra Jordan tu, dia ada bangunan-bangunan yang diukir di bukit-bukit dulu-dulu lah. Cantik. Rupanya kubur tu tempat depa simpan orang mati depa. Dalam lorong tu tuan-tuan, di setiap lorong tu dia ada berhala. Ada Lata, Uzza. Di lorong tu sini ada berhala, di sini ada tempat pijak kaki. Dia siapa nak lorong tu mesti buat penyembahan kepada berhala tu. Berhenti tu, dia kena sembah berhala tu, kemudian boleh jalan. Sama Al-Farisi cerita, ada satu kelompok orang sedang sembah berhala itu. Siapa nak lalu kawasan tu mesti buat korban kepada berhala tu baru boleh lalu. Dua orang lalu, seorang lalu dia kata buat korban dekat sembahan berhala ni. Dia kata tak mau, kami orang Muslim tak boleh buat korban lagu tu. Syirik. Dia kata buat juga. Kalau nak lalu buat juga. Tak boleh, kami tak boleh buat, kami orang Islam. Kata buatlah walau sekok lalat. Sekok lalat eh? Lalat je. Okey. Mak tangkap lalat. Ambil penyet cek dia tu. Dah. Dah jalan. Kita rasanya apa? Tak ada apa, bukan ada apa pun. Tapi dia dimasukkan ke dalam neraka sebab melakukan korban kepada selain daripada Allah. Memang. Seorang lagi main buat korban. Dia kata saya orang Islam tak boleh. Dia kata buatlah walau sekok lalat. Walaupun sekok lalat saya takkan buat korban kepada selain pada Allah, syirik pada Allah. Lalu dia dibunuh. Bila dibunuh dia dimasukkan ke dalam syurga hanya kerana sekok lalat. Nampak tak? Tuan-tuan sekalian, jangan pandai kecil. Lalu tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Ibnu Al-Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhd meriwayatkan daripada Abu Hurairah, satu hari Rasulullah SAW sedang lalu di atas sebuah kubur yang baru ditanam mayat dia. Lalu baginda bersabda, 2 rakaat pendek yang kamu anggap ringan. Dengar elok ni. 2 rakaat pendek yang kamu anggap dia sangat ringan, itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, namun ia menambahkan pahala orang ni adalah lebih, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ia sukai daripada seisi dunia. Nabi kata, Nabi lalu kat kubur, ada kubur baru tanam, sahabat-sahabat duk ada. Dia kata 2 rakaat sembahyang yang kita duk rasa macam tak ada apa tu, namun bagi orang ni yang duk kat alam ni, bagi dunia sekali isi pun dia tak mau. Kalau boleh dia nak buat 2 rakaat tu. Pasal apa? Tu sangat bernilai. Kita macam tu lah. Allah tak ada apa Ustaz sunat. Tunggu dalam kubur dia. Nabi SAW sebut, Imam Ghazali sebut tuan-tuan, 1 saat yang kamu bazirkan daripada mengingati Allah tu besar penyesalan yang di akhirat. 1 alhamdulillah je. Lah ni alhamdulillah tak ada apa pun. Tapi di akhirat nanti alhamdulillah tu tamlaul mizan tu, memenuhi ruang timbangan mizan tu. Ingat memang satu pahala, satu selisih pahala je dosa neraka tempat dia. Surga neraka tempat dia. Satu selisih pahala je. Sebab tu jangan pandang remeh benda kecil. Lalu tuan-tuan menyedari hal itu, Abdullah bin Amr al-As ketika satu hari melewati sebuah perkuburan, lalu beliau segera melakukan solat 2 rakaat. Seorang bertanya kepadanya, ini sesuatu yang belum pernah anda lakukan sebelumnya? Kata beliau, aku membayangkan ahli kubur dan amal perbuatan yang tidak dapat mereka lakukan lagi, maka aku ingin lebih mendekatkan diri aku kepada Allah dengan 2 rakaat tadi. Lalu kat kubur teringatlah orang ni kesiannya, dia pun mesti nak 2 rakaat. Dia teringat yang tu dia sembahyang 2 rakaat. Pasal apa? Pasal dia takut dia mati dalam keadaan dia mensia-siakan 2 rakaat sembahyang. Selalu kita pandang ringan. Imam Al-Haqiqi meriwayatkan daripada Buraidah Al-Aslami bahawa Rasulullah SAW melihat sebuah kubur yang baru ditanam. Lalu baginda bertanya, kubur siapa ni? Abu Bakar menjawab, ini kubur Ummi Mihjan, seorang wanita yang sangat suka mengutip sampah dalam masjid. Tuan-tuan, keluar tuan-tuan tengok, kita ni sampah tak ada kat dalam masjid, tak cicak duk ada.
Kadang-kadang cicak tu depan kat kita, depan kita. Tuan-tuan tahu tak pasal apa tak cicak tu depan kita? Allah tak bagi tak cicak tu depan orang lain. Pasal Allah nak bagi pahala tu kat kita. Tuan-tuan jangan pandang kecil. Kita suka tu selipar kat luar tu. Tuan-tuan pi sekali-sekali tuan-tuan perendah ego kita tu. Pi susun selipar tu bagi elok kat luar. Tuan-tuan jangan pandang kecil. Tu bilik ayak kat dalam bilik ayak kita tu. Allah, kadang-kadang pergi masjid tuan-tuan bilik ayak subhanallah. Duk marah kat tok siap masjid. Apa tok siap masjid ni pintu kunci pun tak. Tuan-tuan tak salah ni masjid ni bukan hak tok siap seorang. Ni hak kita di jemaah yang duduk kat sini. Tuan-tuan pergi dekat kedai hardware, tuan-tuan pergi beli kunci, pergi pasang kunci, apa salah dia? Tidak, rumah kita nak cantik pasal apa rumah Allah kita tak mau jaga. Kita berasa macam tu kerja orang, padahal tu tanggungjawab kita nak jaga rumah Allah. Dan tuan-tuan, jaga rumah Allah ni bukan satu benda kecil. Ni tuan-tuan tengok Ustaz Samad, seorang wanita bernama Ummi Mihjan suka kutip sampah dalam masjid. Nabi kata dekat para sahabat, pasal apa kamu tak beritahu dekat aku pasal mati dia? Abu Bakar menjawab, waktu tu Rasulullah sedang rehat, sedang tidur, kami tak mau ganggu Rasulullah. Nabi kata jangan buat macam tu dah. Sungguhnya solatku untuk jenazah ini akan menjadi cahaya dalam kuburnya. Lalu baginda mengatur barisan para sahabat lalu menyolatkan wanita tersebut. Tuan-tuan, yang benda yang kita anggap sangat kecil tapi nilai dia sangat besar. Faham tak nak Ustaz Muhammad? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang terakhir tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Imam Asy-Sya'rani bercerita, seseorang bermimpi berjumpa dengan Imam Ghazali selepas dia wafat. Selepas Imam Ghazali wafat, seorang mimpi jumpa dia. Lalu dia bertanya, bagaimanakah Allah memperlakukan kamu selepas kamu wafat ni, meninggal ni, macam mana Allah layan kamu? Dia kata, Salih Al-Syamad, lantas dia menjawab, Allah mengampuniku kerana satu hari aku membiarkan seekor lalat minum daripada tinta yang sedang aku gunakan untuk menulis. Dia kata, Salih Al-Syamad Muhammad, Allah ampun seluruh dosa aku. Kita macam mana jadi macam tu? Pasal tulis buku banyak-banyak ke? Pasal orang duk emak? Tak, kes dia tengah duk tulis, lalat mai hingga aku biar lalat tu minum habis sampai dia kenyang. Lepas tu dia pergi kes bagi minum lalat tu je. Allah ampunkan seluruh dosa dia dekat dapat nikmat dalam kubur. Tuan-tuan, jangan pandang kecil kata ulama. Jangan pandang kecil amalan-amalan kecil. Mungkin itulah amalan yang sangat ikhlas yang Allah akan pandang kita, yang akan menyebabkan kita masuk syurga. Tapi jangan pandang kecil dosa kecil. Mungkin itulah yang sangat dimurkai oleh Allah, yang menyebabkan kita akan dihumbankan dalam neraka. Faham tuan-tuan? Itu tuan Salih Al-Syamad Muhammad. Kesimpulan daripada apa kita bincangkan pada pagi ini, yang pertama dia, Salih Al-Syamad Muhammad, Allah berikan kepada kita nikmat waktu pagi yang penuh dengan keberkatan. Tuan-tuan nak buat zikir, tuan-tuan nak buat amalan, antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi ni, selain pada tu banyak lagi amalan-amalan yang Nabi SAW anjurkan kita buat pada waktu pagi sebab ada keberkatannya. Nah, yang kedua, amalan-amalan sunat ni jangan pandang remeh dan jangan pandang kecil. Kemuncak kepada amalan sunat yang kita usaha untuk buat, kita akan mendapat cinta Allah. Dan dapat cinta Allah ni sebesar-besar nikmat. Nah, sebesar-besar nikmat. Maka orang yang dapat cinta Allah, Allah akan jadi pandangan dia, Allah akan jadi penglihatan dia, Allah akan jadi tangan dia, Allah jadi telinga dia, Allah jadi tangan, Allah jadi kaki dia. Maksud dia seluruh daripada kehidupan dia dalam bimbingan Allah SWT, dan Allah akan menjaga dia. Mudah-mudahan Allah berkati perhimpunan kita pada pagi ini. Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah angkat darjat-darjat kita. Allah beri keselamatan dalam kehidupan kita. Andai ada di kalangan kita yang sakit, Allah akan sembuhkan insya-Allah. Andai ada di kalangan kita yang dalam kesempitan, Allah melapangkan insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keberkatan pagi ini Allah akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita, dan Allah akan mengangkat darjat kita tinggi di sisinya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.